Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala maridtu maradan فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجد أني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, maridtu maradan. Dia kata, pada satu hari aku jatuh sakit. Fa'atani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakr. Dia kata, apabila aku jatuh sakit, berita aku sakit sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ziarahi aku. Tuan-tuan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini orang hebat. Nama sangat masyhur. Dia di antara sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang Mekah. Dia orang Yathrib, orang Madinah. Dia lahir di Madinah 15 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maknanya apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah 15 tahun. Nabi sampai dia baru umur 15 tahun. Dia masuk Islam di waktu dia masih budak-budak. Berasal daripada keluarga miskin. Jabir bin Abdullah ni berasal daripada keluarga miskin. Tapi hebat dia ni, masuk Islam umur muda, budak-budak. Tapi dia termasuk di dalam bilangan ahli perang Badar. Dan dia terlibat bukan sahaja dalam perang Badar, bahkan dicatatkan dia terlibat di dalam 19 peperangan besar.
umur panjang. Mati umur 90 lebih. Berbeza pendapat di kalangan ulama. Ada kata dia mati umur 94, ada tapi 90 lebih. Di waktu umur sudah 90 lebih, dia pernah kena poison, kena racun dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj, kita cerita panjang di surau ni satu masa dulu. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pernah racun dia di ketika umur dia 90 tahun lebih. Bapa dia, Abdullah, juga orang hebat. Syahid di dalam perang Uhud. Meninggalkan 7 anak perempuan. Maka Jabir bin Abdullah menggalas tanggungjawab untuk nak jaga adik-beradik perempuan 7 orang. Sehinggakan dia kahwin lewat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Dia kata, maridtu maradan. Pernah sekali aku jatuh sakit. Dan sakit itu teruk. Bila berita aku sakit sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Dia kata Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ziarah dia. Wahuma masyiyani. Dia kata Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar masa nak pergi ziarah dia, mereka pukul kaki aja, pergi berjalan kaki. Tengok Nabi macam mana dia ambil berat pada sahabat-sahabat yang ada keliling dia. Ini dia anggap sebagai orang-orang istimewa di keliling Nabi. Dengar kata sakit, Nabi pi. Walaupun tidak ada kenderaan, Nabi pi berjalan kaki. Sehingga berjalan kaki Nabi itu direkodkan di dalam hadis. Kata dia, wahuma masyiyani. Dua-dua Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, dua-dua jalan kaki pi. Nak tengok dia sakit. Fawajadani aghmiya alayya. Masa mereka sampai, dia kata kebetulan aku dalam keadaan tak sedang diri. Sakit. Terlampau kuat sakit ni sampai blackout. Kalau tuan-tuan baca hadis cerita tentang Nabi SAW menjelang wafat dia. Nabi berapa kali sakit, blackout. Jaga, blackout. Jaga, blackout. Blackout tu maksud dia pengsan. Kita boleh buka dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Terlampau tahan sakit ni, terlampau tahan sakit, lup. Jaga, yang mula Nabi tanya apa dia? Dia kata masuk waktu dah lagi. Aisyah kata masuk dah. Nabi kata, mereka semayang dah lagi. Aisyah kata, mereka tunggu Tuhan. Dalam satu riwayat kata Nabi gagah, bangkit. Dia suruh buat mai satu bejana ayam. Bila buat mai, dia lumuk-lumuk badan dia dengan ayam tu. Kalau dalam hadis dia kata Nabi mandi. Kemudian Nabi berwudu. Nabi nak gagah juga nak bangkit, nak pergi semayang dengan sahabat-sahabat yang dua ada tu. Rebah, pengsan balik. Jaga pula, Nabi tanya masuk waktu tak lagi. Dalam hadis ni dia cerita kata Nabi SAW bila dia sampai sahaja di rumah Jabir bin Abdullah, didapati Jabir pada ketika itu dalam keadaan tak sedang diri. Fatawadda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam summa sabba wudu'ahu alayya. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minta air. Kemudian Nabi berwudu dengan air tu. Lepas itu summa sabba wudu'ahu alayya. Dia kata air yang Nabi guna ambil air semayang tu, Nabi percik ke dia. Percik ke Jabir bin Abdullah yang pengsan ini. Ayam yang Nabi guna ambil semayang tu, Nabi percik ke dia. Fa'afaqtu. Aku jaga, dia kata.
Fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada. So Nabi mai tadi dia pengsan. Bila percik ayam hasil daripada wuduk Nabi tu, dia jaga tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada. Faqultu ya Rasulullah, dia terus kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali. Dia tengok Nabi ada, terus tanya. Dia kata ya Rasulullah, ni harta saya yang ada tak banyak mana ni, macam mana saya nak buat dengan harta ni? Kaifa aqdi fi mali, macam mana saya nak uruskan, macam mana saya nak manage duit yang saya nak tinggal ni. Kalaulah kata saya mati, macam mana dengan duit, bukan banyak mana pun, tapi macam mana nak buat dengan duit yang tinggal ni? Falam yujibni bi syai'in, Nabi tak jawab apa. Soalan dia tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, if anything happen, kalau apa-apa jadi kat saya, katalah saya mati dengan kerana sakit ni duit saya sikit sebanyak ni saya nak buat macam mana, saya nak bagi kat siapa? Nabi tak jawab. Hatta nazalat ayatul mirath, Nabi tak jawab sampai sudah. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat al-mirath, ayat tentang faraid. Ayat faraid apa? Tuhan kata yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah turunkan ayat 11 dalam surah An-Nisa, kata Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anak kamu, kalau kamu mati, harta yang ditinggalkan itu laki-laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Bila turun ayat tu, barulah Nabi SAW pergi bagi jawapan kepada soalan Jabir bin Abdullah tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni, apa yang kita nak highlight ialah Nabi SAW dia tak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah belum turun ayat tentang pengurusan harta peninggalan. Oleh kerana Allah belum turun lagi arahan, Nabi tak mendahului Allah. Pengajaran dia pada tuan-tuan kita ni, jangan mendahului Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Maksud dia apa? Kalau sekiranya satu-satu benda tu kita tak tahu, kata tak tahu. Jangan kita nak langgang, jangan kita nak rempuh, jangan nak tunjuk pandai kalau benda tu kita tidak pandai. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Masruq radhiyallahu anhu, kata dia, dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ya ayyuhan nas, man alima syai'an falyaqul bih, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu ya'lam wa Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Qala Allahu azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Sadaqallahul azim. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Masruq, dia kata satu hari kami pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masruq ni daripada kalangan tabi'in. Dia pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Bila masuk pergi, Abdullah bin Mas'ud pesan ke mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya ayyuhan nas, man alima syai'an falyaqul bih. Abdullah bin Mas'ud ini memang style sahabat-sahabat Nabi. Mereka tak cakap merapu, mereka tak bercakap merepet, mereka tak bercakap benda yang tak berfaedah. Mereka bercakap benda yang bermanfaat.
Bila orang mai, bila orang ziarah mereka, bila orang mai rumah mereka, jumpa mereka, benda macam ni mereka cakap. Benda yang Nabi cakap, mereka cakap. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata, man alima syai'an falyaqul bih. Siapa yang tahu satu-satu benda, siapa yang tahu satu-satu ilmu, falyaqul bih, maka hendaklah dia bercakap benda yang dia tahu tu. Kalau ada ilmu, share dengan orang. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Tapi kalau tak tahu, Abdullah bin Mas'ud kata, hendaklah kita kata Allahu a'lam. Orang Melayu selalu sebut kata wallahu a'lam. Boleh, dua-dua pun boleh. Kalau tak tahu, kata wallahu a'lam. Saya tak tahu. Abdullah bin Mas'ud pesan kepada orang yang mai jumpa dia. Di antaranya ialah Masruq. Bila masuk dia kata, ni aku nak pesan dekat hampa semua, kita-kita ni semua, kalau ada apa-apa ilmu dekat kita, bagi tahu ke orang lain. Tapi kalau sekiranya benda tu kita tak tahu, kita kata Allah yang Maha mengetahui. Saya tak tahu benda ni. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Dia kata kerana yang dikatakan orang itu berilmu ialah apabila dia kata Allahu a'lam pada benda yang dia tak tahu. Orang yang bila orang tanya dia, benda orang tanya tu dia tak tahu jawapan, dia kata Allahu a'lam, itu orang berilmu. Kalau dia tak tahu, orang tanya, dia duk rengkuh jawab juga, itu orang tak berilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata kalau sekiranya orang tu berilmu, kita boleh kenal. Benda hak dia tak tahu, dia kata dia tak tahu, Allah tahu. Itu orang berilmu, dia kata. Pasal apa? Pasal qala Allah azza wa jal li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah kata ke nabi dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Allah kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah, aku tidak minta upah atas dakwah aku ini. Allah suruh Nabi Muhammad habaq kat orang, ni aku duk mai berdakwah, aku duk mai ajak hangpa kepada Allah, aku duk mai ajak hangpa supaya taat perintah Allah, aku duk ajak hangpa semua supaya menjauhi larangan Allah ni, aku bukan cari duit. Aku main ni bukan nak cari duit kerana nak kaya dengan dakwah. Itu bukan kerja aku. Allah suruh Nabi Muhammad kata macam tu. Katakanlah wahai Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak buat kerja dakwah ni kerana nak cari duit, kerana nak cari upah. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku juga, Allah suruh Nabi Muhammad kata, dan aku juga bukan termasuk dalam kalangan orang yang nak mengada-adakan ataupun nak mereka-reka hal agama. Agama Islam adalah agama yang berdisiplin. Kita hanya boleh cakap benda yang Allah cakap dalam Quran, benda yang Nabi habaq kat kita dalam hadis. Kita tidak boleh memandai-mandai dalam hal agama. Tak boleh. Kita tidak dibenarkan mereka cipta ibadat di dalam agama. Tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah suruh Nabi Muhammad kata benda ni. Allah sebut dalam Quran dalam surah Sad ayat 86. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak cari duit dengan kerja dakwah ini. Dan aku bukan termasuk dalam kalangan orang yang nak mereka-reka benda di dalam agama. Maksudnya apa tuan-tuan? Janganlah kita mereka-reka mencipta benda yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, dan jangan kita mereka-reka benda yang tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 221.
Muka surat 221, kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, kita sampai di bahagian bawah tu ayat 19 daripada surah Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Firman Allah, innal insana khuliqa halu'a. Bahawasanya manusia itu dijadikan kelakuannya serba salah. Tuhan sebut dalam Quran, tuan. Siapa engineer yang buat manusia, tuan-tuan? Siapa engineer yang buat kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih tahu tentang hal manusia. Dia buat kita. Anak kita pun kita kenal. Kita ibu bapa, kita kenal anak kita. Ada anak 5 orang, kita tiap-tiap seorang anak ni kita tahu. Dia ni lagu mana, dia ni lagu mana, dia ni lagu mana. Hak abang lagu mana, hak kakak lagu mana, hak adik lagu mana. Kita kenal. Allah Subhanahu wa taala, dia Tuhan, dia yang mencipta kita. Dia tahu kita ni, baik buruk kita, kekuatan, kelemahan kita, semua dia tahu. Dan dia bagi tahu pula dekat kita, supaya kita lebih tahu lagi. Maka dalam ayat 19 surah Al-Ma'arij, Tuhan kata innal insana khuliqa halu'a, bahwasanya manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala keadaan dia serba salah ataupun keluh kesah ataupun sentiasa tak puas hati. Kita sebut dalam kuliah kita hak last itu bulan 5. Abang kata lama cuti tu. Kuliah bulan 5, kita habang apa? Manusia ni Allah bagi dia jenis tak ada rambut. Botak. Ya Allah, dia semayang, dia bangkit semayang tahajud, nak minta satu minta tumbuh rambut. Tak tumbuh rambut. Lumuk ni habis segala benda, orang jual daripada pasar malam sampailah kepada apa? Swainson Hair Center. Yunam apa? Hang abang lah tang mana dia kata dia ni memang spesialis putih. Kawan yang abang pun buka tunjuk, aku dulu tak ada, hang tengoklah jadi macam mana. Dia kata cakap banyak tak mau, hampir mana. Dia terekam pi berapa duit kena dia bayar. Pasal apa? Pasal dia tak mau botak tu, dia mau rambut. Allah bagi dekat dia rambut rintin, tak puas hati pun. Dia cari kedai, dia buat rebonding bagi lorih pula. Tuhan hang botak, hang minta rambut. Tuhan bagi rambut rintin, tak mau lorih. Pergi buang duit bagi lorih. Lorih ada kot dalam 2 minggu, dia main rambut baru, rintin balik. Hak seorang lagi, Allah bagi dekat dia rambut lorih. Dia pikaran, buat bagi afro. Terima kasih. Dia tak puas hati. Tuhan bagi dekat dia apa? Tak puas hati, dia mau hak lain. Allah bagi dekat dia muka rupa parai. Apa dia tak buat di muka ni? Ni zaman hari ni, tuan-tuan. Mata Tuhan bagi sepet, dia pergi operate buat bagi bulat. Dia tak berkenan sepet tu buat bagi bulat. Hak Allah bagi bulat, dia pergi operate buat bagi sepet. Allah bagi dekat dia hidung, rembang sikit, rembang. Dia pergi operate penat bagi mancung. Allah bagi dekat dia pipi, helok ni. Dia pergi cucuk bagi Game Boy. Tahu Game Boy? Bukan Game Boy. Dia pergi cucuk botok siapakah bagi Game Boy. Bagi naik satu punya macam mana satu. Ya Allah, yang kata manusia ni. Allah bagi dekat dia dagu elok, dia pergi cucuk, dia pergi bentuk buat bagi runcin, dia buat bagi ada lekuk tang ni dan sebagainya, dia buat sampai akhirnya muka jadi macam hantu. Tengok balik gambar lama hak Tuhan bagi dulu dengan gambar selepas modified ni apa semua, tengok dia menyesal pula. Dia kata aku habis duit, dia kata berpuluh ribu pergi jadi lagu ni, baik hak dulu, dia kata. Ada tak ada tuan hak jadi lagu ni? Ada. Ini semua nak bagi tahu dekat kita apa? Benarnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Tuhan kata innal insana
khuliqa halu'a. Manusia Tuhan cipta dia jadi macam tu. Dia jadi tak puas hati, dia jadi keluh kesah, dia tak tahu apa dia nak. Allah bagi dia menikah tak ada anak, dia punya duk minta anak, dia ulang pergi umrah, pergi cari tempat-tempat mustajab, dia duk minta doa dekat Allah, minta Allah bagi anak. Balik-balik Allah makbul doa dia. Tiap-tiap tahun dapat anak. Duk main semua perempuan. Dia tak puas hati juga. Dia kata dia mau anak jantan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi teruk, Allah jadikan dia beranak mai laki-laki. Dia pergi operate, pergi jadi perempuan. Itu tahap manusia punya teruk. Allah bagi dia jadi laki-laki, dia pergi operate, tukang jantina, nak jadi perempuan. Allah bagi dia jadi perempuan, dia pergi jadi tomboy. Manusia ni jenis manusia yang dia tak puas hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sifat karakter manusia ni pula ada yang sampai penakut ni, sampai tak tahu apa benda. Pengecut ni sampai tak tahu nak habang. Dia cemas, dia raplah tak tahu punca. Dia keluh kesah. Dia manusia. Dia curang, dia khianah, dia berani tak bertempat. Macam-macam. Hak penakut ni sampai penakut sampai tak ada ubat. Hak berani ni sampai berani tak kena tempat. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ni berbagai-bagai ragam. Innal insana khuliqa halu'a. Bahawasanya manusia dijadikan Allah kelakuan dia serba salah, serba tak kena. Kaya, melia pun tak kena, miskin, hina pun tak kena. Allah bagi dia miskin, dia sampai ke tahap dia maki hamun Tuhan. Dia kata aku bukan tak kerja, aku buat kerja ni macam-macam benda aku buat. Menyaga ni daripada buat turun modal 500,000 buat menyaga lingkup, sampailah jual ubat semut. Ada pening tuan-tuan. Dia kata apa lagi tak kenal dengan aku, yang Tuhan tak boleh nak bagi, tak boleh nak lapangkan sikit rezeki aku ni, tak kenal tang mana. Dia marah siapa tuan-tuan? Dia marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dalam ni, dia kata apa? Allah bagi dekat dia kaya, Allah bagi dekat dia mulia pun tak kena. Allah jadikan dia miskin, Allah jadikan dia hina pun tak kena. Firman Allah, "Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a." Apabila kena akan dia oleh kejahatan seperti papa, seperti balak, seperti duka cita dan sebagainya pun tak kena. Dan apabila kena akan dia akan kebajikan. Allah bagi dekat dia kaya, Allah bagi dekat dia harta, Allah bagi dekat dia mulia, menegah dia akan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi dia miskin pun dia langgang Tuhan. Tuhan bagi dia kaya pun dia menegah hak Allah. Dia kaya, sepatutnya dengan kekayaan itu dia keluar zakat, dia tak keluar zakat. Sepatutnya dengan kekayaan itu dia ada infak dalam agama, dia tak infak. Bagi miskin pun tak kena, bagi kaya pun tak kena. Inilah hal, dia kata, kebanyakan manusia. Majoriti manusia macam tu. Hak elok ni, Allah bagi kaya, bersyukur dengan tak ramai. Ada, bukan tak ada, tak ramai. Hak ramai ni, tak puas hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Melainkan segala mukmin yang sembahyang 5 waktu. Tuhan kata orang hak nak jadi elok ni, kalau dia satu orang yang sembahyang cukup jaga. Keutamaan dalam dia ni, dalam hidup dia, dalam itinerary hidup dia ni, keutamaan ialah sembahyang. Lagi dia tak sembahyang, dia rasa rimah. Masuk dah waktu, tak sembahyang lagi, dia tak senang duduk dah.
Allah bagi dekat dia. Itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dia. Dia jadi satu orang manusia yang duk tertunggu-tunggu waktu semayang. Selagi tak semayang, lagi tu rasa benda tak settle. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat dia benda ni, itu tanda kebaikan Allah nak bagi dekat dia. Dan kata dalam ayat itu, alladzina hum ala salatihim daimun. Dan mereka itu atas semayang mereka itu berkekalan memelihara. Daimun. Maksud dia apa? Maksudnya dia bukan sembahyang waktu. Sembahyang waktu ni maksud dia apa? Waktu dia relax baru dia sembahyang. Waktu dia kalut dia tak sembahyang. Itu sembahyang waktu. Kalau sembahyang 5 waktu tu lain. Ni sembahyang waktu. Dia betul-betul relax, dia tak ada apa, dia sembahyang elok. Dia main kalut sikit, tak sembahyang. Sikit aja, bukan kalut banyak, sikit aja. Contoh dia apa dia? Aircon kereta rosak. Bawa pergi kedai repair aircon, masuk waktu. Aircon duk repair tak siap lagi. Sampai dekat nak habis waktu, aircon tak siap lagi. Sampai habis waktu, aircon tak siap lagi, dia pun tak sembahyang. Sikit aja. Bukan tak boleh ikhtiar, bukan tak boleh usaha, bukan tak boleh plan daripada awal. Bukan tak boleh nak siap sejadah. Ada orang dia tak boleh sembahyang kalau tak ada sejadah. Dia tak boleh. Dia tak boleh sembahyang kalau tak ada masjid. Dia tak boleh sembahyang kalau tak ada surau. Dia tak boleh sembahyang kalau tak ada sejadah. Perempuan pula, dia tak boleh sembahyang kalau tak ada telekung. Walhal, perempuan boleh sembahyang dalam baju kurung tu. Boleh sembahyang. Gila, dia kata, kain telekung tak ada. Gila. Kata, hang tak sembahyang lagi ni. Dah pukul 4-5 minit dah ni. Lah ni asyak masuk awal. Dia kata, sejadah tak ada. Sejadah tak ada. Dia pergi Jordan. Pasal nak pergi Masjidil Aqsa. Kapal terbang landed dekat Amman, elok-elok ngam-ngam masuk waktu subuh kapal terbang sampai. Boleh, kerana dia first time pergi, dia duk cari surau nak sembahyang subuh ni. Subuh sat aja. Dia duk cari surau, cari surau tak jumpa, tak sembahyang. Negeri Arab yang kata Jordan ni negeri Arab, tuan-tuan. Dia buat surau kecil tet je. Negeri Arab buat surau kecil tet tu je, tempat wuduk pun tak ada. Kita duk biasa duk di Malaysia, RNR kita punya surau berapa punya bagus duk ada. Kita duk ingat Arab ni double besar tu lah. Pasal dia Arab, dia baca Quran macam baca surah abang. Kita duk ingat lagu tu. Kita duk cari, jumpa bilik kecil tu aja. Oleh kerana tak jumpa, tak sembahyang. Dia tengok ada kawan yang pi satu kapal terbang dengan dia, sampai-sampai pi pakai air mineral saja, wuduk, pakai tengok arah ni, okey sembahyang, Allahu Akbar, sembahyang. Dia kata, gila sembahyang tuan tu. Dia tak sembahyang, tak gila. Yang kawan sembahyang di tepi tempat nak ambil luggage, kan, kapal terbang turun beg duk pusing nak ambil tu, ada kawan ni dah cari surau tak jumpa ke, ataupun dia pergi tengok surau kecil dengan duk queue nak masuk panjang, dia pakai tang ni lah, dia letak beg dia sebagai tanda, sebagai satu sutra, tanda sempadan dia nak sembahyang. Dia takbir Allahu Akbar, sembahyang, 4 orang duk ikut, dia duk tengok je, dia kata, gila puak ni sembahyang tang tu. Dia tak sembahyang, dia tak gila. Dia macam dia duk hantar dalam WhatsApp ni, kadang-kadang boleh lah dengan WhatsApp ni, boleh. Ada satu orang gila. Okey, satu orang gila. Pukul 10 pagi dia pergi bang di masjid. Dia gila. Dia 10 pagi dia pergi selinap masuk dalam masjid, dia pergi pandai pula pergi duk buka PA system apa semua. Tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakat takkan pergi sekerat masjid tu. Punya ramai pergi sampai 100 200 orang pergi tengok ni, apa siapa gila duk pergi bang pukul 10 ni. 10 pagi pergi bang. Pergi pegang dia tengah duk bang, baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah, duk tarik dia, tak bagi dia bang. Hang gila kata ni bang, pergi apa ni, pergi 10 bang apa? Dia kata tadi sembahyang subuh tadi ada 5 orang Masa bang sembahyang subuh tadi 5 orang yang main. Dia bang pukul 10 pagi, main sampai 200 orang.
Dia kata, siapa gila ni? Dia buat tanya. Tu dia parimbuk dia, 3 suku maut. Tapi dia buat tanya siapa gila, dia masuk wan terus lah lepas tu. Tapi nak habang kata manusia, ni yang cerita kata manusia ni, dia boleh jadi sampai macam tu. Dia boleh jadi sampai macam tu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dekat kita tentang perangai manusia. Orang yang bagus ni Tuhan kata apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang berkekalan sembahyang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, khudhu minal amal ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wa kana ahabbul a'mal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwamaha. Wa in qalla. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan dawama 'alaiha. Yaqulu Abu Salamah qala Allah Ta'ala alladhina hum 'ala salatihim daimun. Ayat ni. Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, khudhu minal amal ma tutiqu. Buatlah amal dekat mana hampa larat buat. Kita tak disuruh ghulu ataupun melampau. Buat benda wajib buat. Hak lain pada tu dekat mana hang larat. Ni piduk baca hadis ni kata sembahyang fardu 5 waktu aku larat doa. Dia buat doa saja pasal apa? Pasal hadis ni kata. Hadis ni Nabi kata hang buat dekat larat aku larat doa. Dah. Hak fardu, hak wajib kena buat. Hak ekstra, hak sunat-sunat apa semua ni dekat mana larat. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Nabi SAW kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak jemu nak bagi pahala. Cuma takutnya hampa yang jemu. Allah hang buat banyak mana pun di sisi Allah ganjaran pahala ni tak tahu. Buat dia bagi, buat dia bagi, buat dia bagi. Hak takut ni apa dia? Hampa tak larat buat. Hampa jemu, hampa cemui. Dan sebab kita kata ada hadis Nabi SAW kadang-kadang Nabi tak tiap-tiap kali, bukan tiap-tiap kali habis semayang Nabi bagi tazkirah dah. Ada waktu Nabi bagi, ada waktu Nabi tak bagi. Sahabat dengar tak boleh tahan. Pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak boleh ke tiap-tiap kali bagi tazkirah ni? Kami ni geng hak baru kenakaran ni. Semangat. Kita ni apa, masjid kita ni ada lagi malam kosong ni. Tiap-tiap malam mau isi. Semangat. Cakap dengan mata merah mereka. Jawatan kuasa tidur, tak buat kerja. Tiap-tiap malam ni, malam hak tak ada ni, hampa nak jawab apa depan Tuhan esok ni. Kita bisa jumpa orang macam ni. Ada. Ni malam Selasa, malam Rabu kosong pasal apa ni? Hang duk jadi jawatan kuasa esok kalau Tuhan tanya, hang mampu yang nak jawab apa? Buat tiap-tiap malam. Penuh tiap-tiap malam. Ada ceramah, ada baca kitab, ada kuliah, ada forum, ada apa. Main lagi ni, Sabtu Ahad ni awak tak buat kuliah subuh. Nak buh lagi. Ni kuliah subuh okey ramai, tapi subuh tahulah orang tak apa ramai. Hang buat kuliah duha pula. Ni lepas asyak ni, sementara nak tunggu maghrib ni, kita ni orang tua-tua bukan nak pergi mana. Lepas asyak pun buat juga kuliah. Salah tak salah tuan-tuan? Tak salah. Cuma Nabi kata apa? Takut satu hari hampa jemu. Jemu. Dia main cemui. Dia main tak larat. Bila ni dia nak main cemui ni bila? Bila panggil main 5 ustaz, duk ulang hadis tu aja. Apa ni semalam pun baca hadis ni juga dia mula.
Dia mula. Kepala dia buat kona teliang tu, tangan dia naik tu. Malam pun main ni, dia kata, hari ni pun baca hari ni, apa aku tak dengar ni. Dia mula lah. Sebab saya selalu nasihatkan kawan yang di jawatankuasa masjid ni, jangan fikir kuantiti, fikir kualiti. Jangan fikir nak penuhkan jadual masjid, fikirkan kualiti pengisian yang kita nak bubuh tu. Mesyuarat awal-awal ni atok dah, kita nak, okey, satu kita nak ambil orang yang pakar dalam fiqh masuk. Satu kita nak ambil orang yang pakar dalam hadis masuk. Satu kita nak ambil orang yang pakar dia dalam tafsir masuk. Ambil hak terbaik dalam bidang masing-masing. Tak payah penuh sampai tiap-tiap malam, tapi satu kuliah tu pun pukai kita dengar. Bila kita agihkan bidang-bidang ni, jadi dia tak bolang. Yang ni tafsir, yang ni hadis, yang ni fiqh. Jadi kita pi, insya-Allah kalau ada pun pengulangan tak banyak. Dipanggil 5 orang ustaz, semua 20 hadis dia. Dia ni mai buka-buka innamal a'malu binniyat. Dia ni buka-buka innamal a'malu binniyat. Weh, ni aku dengar berapa kali dah. Bulan ni saja 13 kali dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata apa? Fa innallaha la yamallu. Allah tak jemu untuk nak bagi pahala dekat hangpa kalau hangpa buat. Hatta tamallu, sehinggalah kok hampa kok satu hari jemu bila terlampau sana. Wa kana ahabbul a'mal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwamaha. Dia kata dan amalan yang Nabi paling suka sekali, apa dia? Amalan yang ada istiqamah. Nabi suka. Simple contoh apa dia? Dia ni kok mana pun sebelum tidur dia witir. Satu rakaat je. Satu rakaat aja. Tapi without fail, tanpa ada sekali pun dia miss. Sehingga kan dia naik kapal terbang, nak pi ke mana-mana tempat, atas kapal terbang dia sembahyang witir. Sehingga kan kalau dia miss, tak buat witir, dia rasa macam dia tinggal sembahyang fardu. Sembahyang itu sudah jadi apa? Sudah jadi satu benda yang dawam. Satu benda yang dia sentiasa buat. Dia sudah istiqamah dengan benda tu. Dia pegang ni, hak dia tak lepas ni. Masuk dengan ni, dah masuk 10 tahun dah. Dia tidak pernah tinggal sembahyang sunat fajar. Misalnya, dia tak pernah tinggal sembahyang sunat fajar. Tiba-tiba hari itu, kalang kabut, bergegas nak pergi masjid sebab nak sembahyang subuh, sujud sajadah di masjid. Dia jaga terlambat. Dengar-dengar orang duk bang dah. Lompat masuk bilik air, gosok gigi, ambil air sembahyang, siap pakai pipi sampai Tok Imam dah bunyi tatajafa junubuhum anil madaji'. Allah, dia kata terlepas dah. Bukan terlepas tak dan sujud sajadah saja. Dia terlepas sunat fajar. So dia perderah keluar daripada rumah tadi tak sembahyang lagi. Dia pergi masjid kalau awal dia dan sunat fajar 2 rakaat baru sembahyang subuh. Tapi dia sampai tu imam duk sembahyang subuh. Dah sampai tang ayat tu dah. Makna kata apa? Habis. Dia galat dalam perut dia ni pasal miss sunat fajar. Pasal apa? Dia kata buku rekod aku 10 tahun aku tak miss sunat fajar. Pagi ni aku miss. Dia sampai rasa macam tu. Alhamdulillah. Bagi kes macam ni boleh tak boleh dia qadha sunat fajar? Boleh tak boleh? Boleh. Kita dah baca huraian hadis ni di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani. Boleh. Bagi orang yang istiqamah dengan benda ni, bila berlakunya insiden macam ni, dia dah miss. Tak apa, dia pergi join sembahyang subuh sama dengan jemaah masjid, bagi salam, tunggu sampai masuk waktu duha. Bila dah masuk waktu duha sekejap lagi, dia buat qadha kepada sunat fajar yang dia miss tadi. Boleh. Tapi sumbin tu ada dalam hati. Sumbin. Pasal apa? 10 tahun rekod. Tiba-tiba hari ni pergi jadi sumbin. Dia galat. Bila dia main perasaan macam tu, itu makna kebaikan ada pada dia. Berbanding dengan tinggal sembahyang fardu. Relax ya. Boleh risau kau macam tak ada apa.
Ang subuh. Subuh biasa. Subuh biasa. Ini masalah besar. Ini. Nampak? Nabi SAW, dia macam mana? Dia suka orang yang buat amalan yang berterusan. Nabi suka yang tu. Wa in qalla. Walaupun sikit, Nabi kata. Tapi satu benda yang istiqamah. Dia buat witir sebelum tidur, satu rakaat aja. Tiap-tiap hari satu rakaat aja. Tapi dia buat 60 tahun. Sampai hari dia nak meninggal, dia tak tinggal lagi witir dia. 60 tahun, rekod dia cantik. Ini yang Nabi SAW suka. Wa kana Nabi SAW idza shalla salatan dawama 'alaiha. Nabi SAW bila dia buat satu-satu semayang, dia sentiasa dawam, dia sentiasa buat semayang tu, dia tak tinggal. Itu Nabi. Yaqulu Abu Salamah kata, qala Allah Ta'ala alladzina hum 'ala salatihim daimun. Abu Salamah baca ayat yang kita baca ni, orang-orang yang bagus ni ialah orang yang sembahyang mereka itu dawam. Dia sentiasa buat, tidak tinggal. Melainkan segala mukmin yang sembahyang 5 waktu, yang ada mereka itu atas sembahyang mereka itu kekal memelihara dia. Firman Allah, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan segala mereka yang menunai pada segala harta mereka itu hak zakat, yakni yang maklum bagi orang susah yang minta sedekah dan yang tiada minta tetapi susah. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia harta ada lebih sikit, zakat dia memang tak pernah miss. Dia keluar zakat ikut betul-betul. Dia tak pernah kecoh Tuhan. Dia bagi kepada orang susah yang meminta. Dan juga orang susah tapi tak meminta. Ada dua macam orang. Ada orang memang dia susah dan dia meminta. Ada orang dia susah, kita tahu dia susah, tapi nak tengok sekali dia meminta, dia tak pernah minta. Tapi kita tahu dia susah, kita pergi bagi juga dekat dia pun. Bila kita bagi dekat dia, tak ada perkataan keluar di mulut dia, melainkan air mata je keluar yang menceritakan terharunya dia. Dia tak minta apa siapa, pasal dia ada maruah, pasal dia ada harga diri. Dia rasa dia tak patut jatuhkan maruah dia. Selagi dia ada tulang 4 kerai, dia nak cari rezeki halal, dia duk ingat macam tu. Tapi dia susah. Kita duk tengok, mata kita duk tangkap dia ni. Kita tahu dia ni susah. Tapi dia tak pernah minta apa. Satu hari, kita pergi salam dengan dia, rap, kita lepas RM500 kat dia. Dia terima tu air mata dia turun deras. Terima kasih aja dia sebut, tuan-tuan. Kita bagi memang tak silap orang. Hak kita baca ni, dia habaq macam tu. Iaitu, segala harta mereka itu hak zakat yang sedia maklum bagi orang yang minta sedekah dan yang tiada minta tetapi susah. Firman Allah, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan segala mereka yang membenarkan hati mereka itu dengan hari kiamat dan juga balasannya. Orang yang bagus-bagus ni juga apa dia? Orang yang hati dia dengan cerita kiamat ni, dia percaya betul. Dia bukan dengar saja, tapi hati dia ni dengan cerita pasal kiamat ni dia cukup percaya. Bila orang baca saja ayat Quran ke, hadis Nabi SAW ke, yang menceritakan tentang kiamat, masuk sebiji-sebiji dalam hati dia. Dia yakin, dia beriman, dia percaya sungguh-sungguh, dia kata. Dan mereka yang membenar dalam hati mereka itu dengan hari kiamat dan segala balasan yang ada di dalamnya. Wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Dan segala mereka yang daripada azab Tuhan mereka itu, mereka sangat takut. Dia takut sungguh. Bila dia buat satu dosa, dia ketak. Bila dia terbuat satu dosa, dia ketak. Allah tahu macam mana ketaknya dia bila dia terbuat satu dosa. Ini bukan orang main-main.
Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Kerana dia tahu bahawa azab Tuhan mereka itu tiada boleh aman dan tiada boleh lepas daripadanya. Pasal dia faham kalau dia buat dosa, dia akan masuk neraka. Masuk neraka ni, cerita nak lari keluar tak boleh. Dia faham benda tu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, narukum hadhihi allati tuqidun juz'un wahid min 70 juz'an min harri jahannam. Nabi kata, qalu wallah in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat bi 99 juz'an kulluhunna mithlu harriha, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ni, api yang hampa duk pakai lah ni, yang hampa duk guna buat masak makan lah ni, api yang hampa duk pelekat lilin pelita hampa hari ni juz'un wahid min 70 juz'an min harri jahannam. Nabi kata tu cuma 1/70 daripada panas api neraka. Ni api yang kita duk pakai lah ni. Api yang guna duk buat bakar burger. Api yang kita duk guna buat bakar sate. Api yang kita duk guna duk masak gulai di rumah. Api tu panas tak sangka dah. Kalau kena kita melecup, kalau kena satu badan masuk hospital. Api tu Nabi kata baru 1/70 daripada panas api neraka. Sahabat bila dengar Nabi kata lagu tu, qalu, depa kata wallahi, demi Allah ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Depa kata kalau dah api tu dah cukup panas dah untuk nak buat azab orang, apa hal yang nak panaskan lagi untuk nak bakar manusia di neraka esok? Sahabat kata wallahi api tu panas dah, cukup dah. Kalau kata esok masuk neraka, pakai api dunia ni bakar pun cukup dah. Dia kata, apa guna Allah tambah kepanasan dia sampai 70 kali ganda? Apa guna kalau hak ada tu dah cukup panas? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha fudilat bi 99 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Nabi kata, no, Allah tetap akan tambah kepanasan api itu 70 kali. Pasal apa? Supaya azab yang Allah nak bagi esok ni tidak sama dengan azab yang manusia buat di atas dunia. Atas dunia ada tak ada tuan-tuan orang bakar orang hidup-hidup? Ada. Kalau api itu juga guna bakar ahli neraka, sama macam manusia duk buat atas dunia lah ni. Atas dunia lah ni pun ada orang bakar orang. Jadi kalau akhirat esok pun api itu juga sama. Manusia punya azab dengan Allah punya azab sama. Maka dengan kerana tu Allah tak mau azab dia sama dengan azab makhluk dia. Allah tambahkan 70 kali ganda supaya azab Allah itu lagi dahsyat daripada azab manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita bakar orang ni macam-macam. Kan? Baca kisah cubaan mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cubaan untuk mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cubaan pertama dibuat oleh orang Nasrani dari Morocco. Ada tercatat di dalam buku sejarah Madinah oleh As-Samhudi. Tuan-tuan boleh masuk cek siapa dia As-Samhudi ni. Nuruddin As-Samhudi ni, dia tulis buku sejarah khusus tentang Madinah saja.
Orang Nasrani daripada Morocco. Dia bukan orang Islam, tapi menyamar orang Islam. Mai ke Madinah, pergi menyewa sebuah rumah tak jauh dengan Masjid Nabawi. Mereka menyamar Islam dan menyamar mereka ni orang alim dan generous, kuat berderma, kuat bersedekah. Daripada hari mereka duduk di situ, mereka pergi semayang di Masjid Nabawi, mereka bagi sedekah dan sebagainya kepada orang-orang yang duk ada, orang susah dan sebagainya. Dalam masa yang sama duk korek terowong daripada rumah sewa dia nak pergi ke makam Nabi, nak ambil jasad Nabi. Dia ada 3 kali usaha nak curi jasad Nabi ni, 3 kali. Nasrani, kemudian golongan Zindiq, kemudian golongan Syiah. 3 cubaan. Hak mula ni pergi sewa dekat, duk korek terowong. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ilham kepada satu raja yang pada masa tu dia memerintah Syam. Mimpi, dalam mimpi dia Nabi mai, Nabi habaq dekat dia, tolong Sat, ada orang dinampakkan muka 2 orang ni dalam mimpi dia. Dia pun nak curi jasad Nabi. Dia jaga, apa ni, dia kata mimpi merepek apa ni. Dia cuba tidur balik, mai lagi mimpi yang sama. Dia cuba tidur balik, mai lagi mimpi yang sama, 3 kali. Dia panggil Perdana Menteri dia, dia kata jom kita pergi Madinah. Dia pun bertolak mai ke Madinah yang perjalanan sepatutnya mengambil masa sebulan, dia pun buat 16 hari. Dia pun percepatkan perjalanan sampai. Bila sampai dia terus masuk Raudah, dia semayang. Dia duduk termenung, duduk tengok keadaan aman aja, tak ada apa, betul ke mimpi aku ni. Dia suruh panggil semua orang yang ada dalam Madinah ni, dia nak bagi bantuan. Semua bakat mai. Sebenarnya dia nak tengok orang yang nampak dalam mimpi dia tu ada tak ada. Mai, bagi sampai habis, semua mai tak ada. Dia kata ada lagi tak orang yang tak mai. Dia kata tak ada dah. Dia kata tuanku, ni yang mai ni semua yang duk ada di sini, di Madinah. Dia duk fikir. Dia kata kalau ada pun 2 orang lagi. Dia kata ada. Tapi dia bukan orang Madinah. Dia main menyewa di sini. Dia kata pergi panggil mai nak tengok. Mai tengok sebiji. Dia kata yang ni lah muka yang Nabi tunjuk dalam mimpi. Ini orang dia. Dia kata pegang dia, pergi tanya rumah tang mana, dia pergi cek, akhirnya jumpa pintu terowong tu. Dan bila ditengok, dia dah korek pergi, dah melepasi tembok Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah masuk dah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat strategi, buat perancangan, tapi Allah juga ada perancangan dia. Allah adalah sebaik-baik perancang. Dan dalam buku sejarah ni kata apa? Dia ni, 2 ekor ni akhirnya dihukum bunuh dengan dibakar mereka hidup-hidup. Itu ada dicatatkan di dalam buku sejarah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kata apa? Kalau sekiranya akhirat esok Allah bakar dengan api dunia, sama dengan yang manusia biasa guna untuk azab orang di atas dunia. Allah tak mau. Allah akan tunjuk azab dia lagi dahsyat daripada segala azab yang ada di dalam dunia. Maka Allah 70 gandakan kepanasan api itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Kerana bahawasanya azab Tuhan tiada boleh aman dan tiada boleh lepas manusia daripadanya. Kalau kita nak baca lebih lanjut tentang dahsyatnya azab di hari akhirat, akan datang insya-Allah di ayat yang akan datang, surah Al-Ghashiyah. Yang tu mungkin 2 tahun lagi, kalau kuliah ada lagi lah. Kalau kuliah ada lagi, insya-Allah 2 tahun lagi baru jumpa
Surah Al-Ghashiyah ni yang Tuhan kata hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Tu ayat tu baca tuan-tuan, ya Allahu akbar, takut kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan segala mereka yang ada bagi mereka itu faraj, kemaluan mereka itu, mereka pelihara sekaliannya daripada zina. Ni orang-orang yang baik-baik. Orang-orang yang baik-baik adalah di antaranya orang yang menjaga maruah, dia kata, melainkan ke atas segala isteri mereka itu ataupun hamba perempuan mereka itu yang milik oleh tangan mereka itu, maka bahawasanya mereka itu tiada kekejian. Orang yang baik ialah orang yang jaga benda ni. Firman Allah, faman ibtagha wara'a dhalik faulaika humul adun. Maka barang siapa yang menuntut cari jalan belakang daripada yang demikian itu, isteri dah ada, pergi berzina di lain. Allah dah jadikan dia ada isteri, itu tempat halal dia di rumah, pergi berzina di luar. Mereka ini apa? Faman ibtagha wara'a dhalik. Dia pergi cari lain daripada hak halal ada tu. Maka mereka itu melampaui hukum sekalian daripada halal kepada haram. Yang halal ada tu tak mau, pergi cari hak haram. Itu orang tak bagus. Dan orang yang bagus juga, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan segala mereka yang bagi segala amanah mereka itu dan perjanjian yang mereka buat itu, mereka pelihara. Orang bagi amanah dekat dia, betul-betul dia pegang amanah tu. Dia sudah buat perjanjian, dia sudah sebut wallahi wa billahi wa tallahi, saya akan buat benda ni, dia akan pegang kepada janji dia. Itu orang yang baik-baik. Tiada khianat dia pada amanah itu. Dia sudah sanggup, dia sudah nyatakan kesanggupan dia untuk memikul amanah, dia tidak akan khianati amanah itu. Itu orang baik-baik. Dan tiada dusta pada janji kebajikan mereka itu. Kalau dia sudah angkat janji, dia tidak akan mendustai janji itu. Sama ada amanah dan janji itu bagi Allah ataupun bagi manusia, akan ditunaikan sekaliannya. Sama ada perjanjian itu dia dengan Allah ataupun dia janji dengan manusia, dia akan tunai. Itu orang baik. Firman Allah, walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan segala mereka yang jadi saksi mereka itu, berdiri sekalian mereka itu dengan benar, kerana Allah tiada sembunyi. Kalau sekalian dia diminta menjadi saksi kepada apa-apa kes, dia menjadi saksi yang benar. Kalau dia tengok, dia kata dia tengok. Kalau dia tak tengok, dia tak akan mengaku kata dia tengok. Dia satu orang saksi yang benar dan amanah. Firman Allah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan segala mereka yang atas sembahyang mereka itu pelihara sekaliannya. Segala salat mereka itu, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dikerjakan dengan khusyuk hati. Dan juga dikerjakan dengan tawaduk anggotanya. Serta ikhlas mereka kepada Allah. Dan dia qasad ibadah dia itu kepada Allah semata-mata. Tadi dia kata semayang, jaga elok. Yang ni kualiti semayang pula. Lain tuan-tuan. Orang yang menjaga sembahyang fardu 5 waktu, tu satu, bagus. Orang yang menjaga kualiti semayang 5 waktu tu, itu lagi satu, bagus. Ramai orang semayang, tapi kualiti kurang. Okey. Semayang ni pun macam-macam tuan-tuan. Ada orang semayang, tapi dia semayang zuhur pukul 4-5 minit. Dia semayang tak? Semayang. Dia berdosa tak? Tak berdosa. Tapi kualitinya tidak ada. Ada orang yang dia semayang macam mana? Awal waktu. Dia semayang macam mana? Di masjid. Dia semayang macam mana? Berjamaah di masjid. Dia semayang macam mana? Dia dapat takbir bersama dengan imam. Takbiratul ihram dia sama dengan imam. Dia semayang macam mana? Semayang yang ada rawatib qabliyah ba'diyah, dia buat qabliyah ba'diyah.
Yang ada ba'diyah saja, dia buat ba'diyah saja. Ini orang sembahyangnya lebih berkualiti. Sembahyang satu bab, kualiti sembahyang is another bab. Tambah lagi kualiti sembahyang dia. Dia bukan sembahyang fardu saja, dia sembahyang sunat. Dia pilih pula, kok mana kalut pun, sunat fajar dia tak tinggal, sunat duha dia tak tinggal, sunat witir dia tak tinggal, sunat tahajud dia tak tinggal. Dia tambah lagi kualiti dalam ibadat dia. Tidak cukup dengan itu, dia berwuduk dulu sebelum pergi sembahyang di masjid. Berwuduk dulu. Pasal apa tuan-tuan? Kita tengok banyak hadis cerita tentang kelebihan orang yang nak pergi sembahyang, ambil ayat sembahyang di rumah ni. Oh, kelebihan banyak. Kemarin satu ex-student saya, ni adik-beradik, ada pada ni. Pustaka Yamani Bagan Serai punya adik-beradik ni. Lalu dia datang ni. Adik-beradik dia, ada seorang student saya di sekolah dulu. Lah ni jadi pakar ortopedik. Doktor. Pakar tulang. Dia di Mekah. Lah ada di Madinah. Majin. Tadi on the way nak main telefon. Dia masuk apa saya buka. Ya tengok saya. Tengok. Oh dia hantar image. Macam-macam gambar. Dia tak apa tak tahu. Ni kuliah nak habis awal lagi nak balik tengok gambar apa. Semalam. Ustaz. Dia ni Alhamdulillah. Doktor pakar tuan-tuan. Kan senang. Nak jadi doktor pun susah dah. Nak jadi doktor Panadol pun susah dah. Nak jadi doktor pakar, oh lagi susah tuan-tuan. Bercerai nyawa nak dapat. Tapi dengan agama, Alhamdulillah. Cantik. Mana pi pun, itu dia kerja dengan UKM. Dengan HUKM, Hospital UKM. Pak hantar dia pergi di France ke, di Italy ke, di mana ke. Oh, tanya macam-macam. Semua berkaitan agama. Ni rakaman ni semua ni dia nanti tengok. Dia boleh sebut ni dia nanti syok lah. Ya. Dah baik kita kena buat contoh. Semalam dia ada di Masjid Quba. Daripada turun baik dia ambil baju Masjid Quba, tak main Ustaz sampai Masjid Quba. Bagi tahu saya apa-apa ilmu yang bermanfaat tentang Masjid Quba. Banyak. Dan Masjid Quba, masjid yang ada sentimental dengan Nabi. Ada something yang sentimental. Pasal apa? Pasal dia masjid pertama yang Nabi dirikan masa hijrah. Sentimentalnya Masjid Quba ni sampai Nabi SAW dalam tempoh Nabi ada di Madinah, every Saturday without fail. Kalau tak ada kenderaan, Nabi jalan kaki. Nabi pergi semayang di Masjid Quba. Sayangnya Nabi dengan Masjid Quba ni. Saya katakan dia, kalau ditanya tentang Masjid Quba, it's very special masjid pada Nabi SAW. Sampai Nabi macam tu. Every Saturday Nabi pergi. Masyian wa rakiban. Dia kata, berjalan kaki pun Nabi pergi, ataupun ada kenderaan Nabi naik kenderaan Nabi pergi. Setidak-tidaknya rakaatain. Nabi semayang 2 rakaat dalam Masjid Quba. Ada yang Nabi buat 4 rakaatin. 4 rakaat Nabi buat. Beritahu. Dia tanya pula, 4 rakaat tu 4 terus ke 2 plus 2? Tanya banyak doktor ni. Kan? Saya kata kalau buat 2, kalau buat 4, 2 plus 2. Alright, clear. Dia kata. Ingat clear habis dah. Masuk lagi. Mesej masuk lagi. Dia kata, Ustaz, kalau kita tak berwuduk di hotel, kita main berwuduk di masjid. Miss kah kelebihan yang disebutkan tu? Nampak? Dia tu the detail. Dia tanya api sampai detail. Saya kata kalau berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi sebut macam tu, man tawadda'a, barang siapa berwuduk, fa ahsana wuduk, dan dia mengelokkan wuduk dia. Kemudian dia mai ke Masjid Quba dan dia sembahyang 4 rakaat. Maka pahalanya seumpama satu umrah. Satu pahala buat umrah. Tapi saya kata dia hantar ambil sembahyang apa? Dia kata tadi, tak apa, ambil di situ pun tak apa. Kalau dia tak ambil sembahyang dia tak syok lah. Jadi macam calang sikit lah. Macam kereta baru beli kena calang lah. Jadi tak syok.
Kan? Maksudnya apa dia? Berwuduk dulu tu. Itu cukup cantik. Pasal apa? Pasal itu menambah kualiti pada ibadah. Pi di Masjid Quba, ambil ayat semayang di sana dan semayang pun dah okey dah. Tapi kalau dia ambil ayat semayang dulu sebelum pi ke sana, itu lagi okey. Itu lebih berkualiti ibadat dia. Ibadat yang dia buat. Pasal apa kualiti? Pasal dia ikut hak Nabi kata tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang dimaksudkan dengan kualiti ibadah. Baik, ada orang, dia semayang di rumah. Dan dia kata, saya ada masalah dengan saya ni. Awak pasal apa? Masalah apa? Saya duk pergi tengok surau tempat saya ni, ya Allah. Saya tak jaga kebersihan. Saya ni pula, dia kata, saya ni bukan kata, saya ni pantang banyak, dia kata, saya, otak saya ni kacau, dia kata. Tak tahu awak jadi pelik ni, pasal apa? Dia suka ihtimal, dia suka spekulate, dia suka buat andaian. Dia tengok budak kecil-kecil ni, baru umur 4, 5 tahun, 6, 7 tahun apa semua ni, dia tengok budak-budak ni masuk pancung apa-apa kencing, lari keluar, ambil bubu-bubu naik atas masjid sembahyang. Ada main geli-geleman. Pasal apa? Dia duk ingat dalam kepala dia, budak besar ni nampak cokodong ni, dia tahu kan basuh-basuh kaki lepas dia kencing semua. Dia otak dia duk pikir tu. Tengok cara duk lari, cerit sana, cerit sini. Dia tahu dah budak ni tak tahu kepala ekor ni. Dia tak tahu ni cara nak bersuci. Bila dia kencing, dia nak bersuci macam mana, macam ni macam budak. Dia kata bukan budak, pak dia. Aku tengok nampak tak apa nak reti. Nampak? Dia kata begitu. Ni, dia jenis orang macam tu. Dia suka duk buat andaian. Jadi, dia kata saya yang tak pergi sembahyang di surau ni pasal itulah. Saya duk tengok ni budak-budak ni masuk bilik air, mau keluar main dengan kaki. Naik atas pijak kapet ni dalam. Ui, saya rasa macam tu macam mana Ustaz? Dia kata kalau lah kata mereka ni sungguh, mereka pergi masuk pancung kencing kaki, kena yang kencing, dia keluar main, dia pijak kapet-kapet surau sembahyang, kita pula pergi nak sembahyang, kita pergi step pula atas kapet bekas. Dia kata saya tak boleh fikir benda tu Ustaz. Pasal itu saya sembahyang di rumah dia. Tuan-tuan, ni yang kata manusia ni. Nak kata macam mana? Betul itu ada juga lah kan. Tapi dalam fiqh, dia kata benda tu umum balwa. Dia satu bala yang tak dapat nak elak. Macam kita pergi Mekah, Madinah. Madinah okey lagi, Mekah ni kita dengan masyru', orang Arab panggil masyru' ni, construction yang banyak macam-macam ni, dia tutup pintu tu, dia buka pintu ni dengan turun mai setakat 15 minit, setengah jam sebelum masuk waktu dah tak boleh masuk dah dalam Masjidil Haram, dah penuh dah. Polis dah suruh kita semayang di luar. Kita tengah duduk semayang, main dengan kasut dia pijak sejadah kita berdebu. Takkan nak hantar pidobi tu sejadah tu. Yalah. Lepas tu pula tu sejadah tak bawa pula. Tengok sana orang dah semayang dah. Tengok lantai elok, Allah Akbar, sujud dia jalan tar di depan Masjidil Haram tu. Kalau kita nak fikir ke serabut tu tak boleh semayang tu ni. Duk tak semayang balik hotel. Nampak tak? Tapi ada orang yang dia beralui macam tu. Dia beralui macam tu. Orang main rumah dia, bawa budak kecil main rumah dia. Abang kata nak masuk pancung, nak kencing. Dia tunjuk bilik air. Budak tu masuk keluar main, nampak satu macam. Orang tu balik, dia basuh rumah. Dia basuh rumah. Pasal apa? Pasal dia duk fikir ni, kalau budak ni kaki dia tadi bernajis, dia masuk, dia cara beristinja, cara bersuci tak betul, dia keluar main tu lantai tu, saat lagi dia kaki dia basah, dia pergi pijak, dia bawa dia pergi pijak pula sejadah dia nak semayang, dia merah pelah, dia takut semayang lagi penat saja ya. Dia basuh tu dia lega. Nampak kan? Dia guna ini sebagai alasan, pasal itu yang saya sembahyang di rumah. Masjid boleh gagah lagi, tapi surau tempat saya ni, saya risau betul tengok dia. Bagi orang yang jenis cincai tak kisah ni, dia tak ada apa. Dia kata sejadah tu okey tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lagi dia duk mengaji fiqh Fathul Mu'in ni, lagi dia jadi serabut macam tu. Pasal apa? Fathul Mu'in ni pergi duk runah bagi detail ni. Hidup runah yang ni jadi mutanajis, yang ni jadi lagu tu lagu ni. Oh, dia duk baca yang tu peluh duk mercik keluar.
Oh, dia duk nampak aku sembahyang selama ni, ya Allah. Dia duk main macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya di antara orang yang macam tu. Kan? Kalau boleh, kita nak buat ibadat ni nak bagi cantik. Kalau dia main was-was, kita bagi hilang bang was-was tu. Kalau kita nampak dia ni janggut elok, kalau dia masuk pakai bilik ayam, kita kata okey lah. Dia main anak dia nampak satu macam, masuk bilik keluar, kita tengok dia jalan pergi mana, tengok semua, saat lagi jokoh sikit lah. Pasal apa? Takut saat lagi dengan kerana tu. Tapi ada satu pandangan buat, dia kata apa? Kalau sampai macam tu, dia kata hulu. Dia kata itu melampau dalam ibadah. Kerana sekong anjing duduk atas troli, pergi samak semua troli yang ada di supermarket. Dia kata itu hulu, itu melampau di dalam beribadah. Itu satu pendapat juga. Satu pendapat lagi pula, dia kata kalau tahu troli mana, tak apalah, pergi samak yang tu. Kalau tak tahu hak mana, dia duduk main belah. Aku tak pergi dah supermarket tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nampak tuan? Ini yang dikatakan perbincangan dalam agama. Takat mana yang kita boleh bertolak ansur dalam hal-hal yang berkaitan dengan fiqh, kita tolak ansur tak apa. Tapi hak mana yang sampai kita jadi galak sangat ni, susah. Kan saya punya kuliah di mana kan mereka buat viral pasal handphone apa itu ni. Ya Allah, mereka ni macam-macam. Hak jerbu baru ni, saya cakap tahun 1997. Jadi jerbu tahun 2015 keluar balik suara halui macam nak darah ya. Kan? Mereka ni karut betul. Kan? Hari tu handphone tu, duk abang apa kan, pergi perbaik handphone kedai Cina, tengok-tengok dia tengah duk makan mi hailam apa, tulang apa tu, macam pergi duk pegang handphone kita. Pun dia buat pergi jadi viral juga. Dan paling ganas sekali viral hak kata pemimpin penyamun tu lah paling ganas. Sampai saya pun sejuk kaki tangan juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selagi mana yang kita cakap tu benda benar, jalanlah, tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So ayat-ayat Quran yang duk mai dekat kita ni, dia duk bagi tahu macam ni. Dia nak bagi tahu satu orang-orang yang baik-baik tu sifat dia macam mana, orang yang tak baik tu orang yang macam mana. So dia kata wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Orang yang baik itu adalah orang yang sembahyang depa jaga, depa pelihara, depa buat bagi elok. Segala salat wajib dan segala salat sunat depa buat dengan khusyuk, dengan tawaduk dan juga dengan ikhlas hati, dengan qasad ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nak buat bagi elok. Nak jaga takat mana boleh jaga, nak jaga. Ulaika fi jannatin mukramun. Bermula mereka itu, yakni orang yang bersifat dengan 8 sifat tadi. 8 sifat apa? Hak dia sebut tadi daripada ayat berapa tadi? Orang yang sembahyang jaga, orang yang keluar zakat, bersedekah, orang yang percaya akhirat dan dia buat amal yang saleh, orang yang takut sungguh-sungguh dengan azab Allah, orang yang jaga maruah diri, jaga diri daripada berzina, orang yang jaga dan tunai amanah dan tunai janji, orang yang jadi saksi yang adil, dan yang ke-8, orang yang pelihara solat dia buat elok-elok. Semua tu dia kata, orang yang buat 8 sifat itu, berada mereka itu di dalam syurga, dapat kemuliaan mereka itu sekaliannya. Bukan senang tuan-tuan. Dia bagi 8 aja. 8 ni kalau hampa boleh buat, insya-Allah tempat dok ada dah. Dok reserve dah satu tempat di dalam syurga. Firman Allah, "Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in." Maka kerana apa bagi segala kafir itu pada pihak engkau mengekali memandang sekalian, wallahu alam. Tunggu bulan depan. Ni ayat yang akan datang ni dia macam cerita lain dah. Cerita tentang Tuhan seolah-olah buat heran. Ni ayat yang akan datang ni. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Tuhan seolah-olah buat heran, tak faham dengan kafir musyrikin Mekah. Nabi duk ada depan mereka.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala buat turun macam-macam mukjizat kepada Nabi. Tunjuk dekat mereka kebenaran Nabi Muhammad itu Nabi. Bukan setakat mukjizat Nabi celah jari terbit ayam. Bukan setakat Nabi Muhammad ni berdasarkan hadis yang sahih. Di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, terang-terang depan mata orang ni, celah jari terbit ayam, keluar ayam. Mukjizat. Bukan setakat itu, bahkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah apa? Belah bulan. Belah bulan. Nabi mengisyaratkan tangan dia dekat bulan tu. Bulan tu bukan setakat terbelah, turun mai duduk di antara dua bukit. Nak tunjuk kata terbelah tu, turun mai duduk di antara dua bukit. Macam tu punya bukti mukjizat nak kata Nabi Muhammad ni Nabi betul. Mereka tak mau ikut Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang akan datang ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia macam heran. Sampai macam tu punya tunjuk bukti, hampa tak mau ikut lagi. Dia macam tu. Nampak kan? Nak abang macam mana lagi tuan-tuan? Macam kita lah. Tuan-tuan panggil penceramah daripada Kuala Lumpur, daripada mana, ada keluar dalam TV, bercakap sampai kawah dengar ni, kalau tak teriak pun sebab. Berjayanya dia. Berjayanya dia ni menyampaikan agama ni kan. Berjayanya dia tu sampai kalau dia nak bagi orang teriak ni, dia ni samsing keras kepala, satu pailang apa dia panggil lah ni. Ni langsi, pailang dengan kuailan apa dia panggil. Jahat punya manusia pun kalau dengar ceramah dia sebab. Makna kata berjaya tak dia? Berjaya dia ni. Dia runtun hati orang yang dengar ni. Macam tu punya penceramah buat mai bercakap pun dia boleh tak ada apa. Dia boleh duduk dengar saja. Musyriki Mekah betul dia ni. Kan? Pasal apa? Pasal kafir musyriki Mekah ni, Nabi ni Allah hantar main Nabi tu pun dah cukup dah. Hantar main mukjizat yang macam tu punya hebat. Mereka boleh tak mau ikut. Tapi dalam ayat yang akan datang ni dia kata apa? Bukan tak mau ikut aja dah. Pakat duk serbu Nabi. Serbu macam mana? Bila Nabi tunjuk apa-apa mukjizat, dia pakat terekam pi. Anil yamin wa anil shimali aizin. Depa terekam pi, depa serbu pi, duk ada kiri kanan Nabi ni. Nak tengok ni Muhammad nak tunjuk apa pula hari ni. Tengok, tak beriman juga. Tuhan kata, macam ni punya orang pun ada ke? Tuhan kata. Tuhan yang buat orang tu. Tuhan buat heran dengan depa ni. Tuhan kata, apa ni? Bila tunjuk pi, bukan pi saja, serbu pi, bukan serbu pi. Duk ada anil yamin wa anil shimal. Kiri kanan ni duk ada nak tengok. Tak beriman juga. Lepas itu tak apalah. Dalam pada kata tak mau baca tu, duk baca juga lagi. Dalam pada tu pula tak apa. Masya Allah. Lepas itu pula apa? Dia berkata pula dekat Nabi. Ni, geng ni. Hak tak mau ikut Nabi, mukjizat mai pun tak mau percaya, tapi nak pergi tengok, tiap-tiap kali mukjizat tu dipertontonkan, mereka nak pergi tengok, tapi tak mau beriman. Lepas tu mereka kata pula dekat Nabi Muhammad. Mereka kata kalau betul lah geng hampa ni, dia kata geng Nabi dengan sahabat-sahabat dia, kalau betul lah geng hampa ni masuk syurga, sambung dia akan datang. Dia tinggal dia. Jadi lah tu, jadi kan. Dia kata lagi sampai macam tu. Nah, wallahu a'lam. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa ladina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين
وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.